Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Hana pagi ni di showroom Arain Hijrah. Sebelum Hana start insyaAllah, Hana nak ajak ramai-ramai untuk join Telegram kita. Okay, boleh search kan, boleh follow Telegram kita iaitu Arain Hijrah Global Sendirian Berhad. Okay, Arain Hijrah Global Sendirian Berhad. So dekat dalam tu banyak info-info ataupun sharing yang kita ada buat. Okay, so apa yang Hana nak share pada hari ini adalah, sebentar ya, Ana tak dulu 10 kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk. So siapa yang alhamdulillah istiqamah membaca surah Al-Mulk sebelum tidur? So siapa yang istiqamah membaca 10 kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk sebelum tidur, ataupun bila time dia yang kita boleh baca? Anytime kan? Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. 10 kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk. Okay, 10 kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk. So yang pertama adalah tidak merasa azab kubur. Okay, so siapa yang mengamalkan surah Al-Mulk tidak merasa, kelebihan pertama adalah tidak merasa azab kubur. Okay, kelebihan pertama adalah pembaca akan terhindar dari azab kubur. Ini boleh dilihat daripada daripada hadis kan, Nabi SAW bersabda, surah Al-Mulk itu memelihara dan menghindarkan pembacanya dari azab kubur. Okay, surah Al-Mulk memelihara dan menghindarkan pembacanya dari azab kubur. Okay, so siapa yang membaca surah Al-Mulk dapat menghindarkan dan memelihara orang tersebut daripada azab kubur. Okay, yang kedua, membantu masuk ke syurga. Okay, yang kedua, membantu masuk ke syurga. Okay, so selain kelebihan surah Al-Mulk hindar pembaca daripada azab kubur kan, surah ini juga dapat membantu pembaca untuk masuk ke dalam syurga. Okay, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah kan yang terkandung 30 ayat. Nah, jadi surah Al-Mulk ada 30 ayat. Okay, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang terkandung 30 ayat. Surah itu ialah surah Al-Mulk kan. Ia akan datang kepada pembacanya untuk membantu bersoal jawab dalam kubur sehinggalah mereka selamat masuk ke dalam syurga. Okay, so sesiapa kelebihan yang kedua, okay, so siapa yang join live Hana ni, kalau ada point yang Hana baca kan, boleh type supaya orang lain yang lambat masuk boleh tahu juga. So anda pun dapat reward kan, sedekah jariah. Okay, so yang kedua adalah membantu pembaca masuk ke syurga. Okay, selain surah Al-Mulk membantu pembaca untuk hindar daripada siksa kubur, ia juga akan memasukkan pembaca ke dalam syurga. Okay, seperti mana Nabi SAW bersabda tadi, Hana dah baca, sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang terkandung 30 ayat, iaitu surah Al-Mulk. Ia akan datang kepada pembacanya. Maksudnya surah tersebut akan datang sendiri ke pembacanya untuk membantu. So apa tujuan surah Al-Mulk tu datang kepada pembacanya? Untuk membantu bersoal jawab dalam kubur sehinggalah mereka selamat masuk ke dalam syurga. Okay, sebab nanti di dunia sana, di akhirat, kita semua akan disoal siasatkan oleh Allah SWT, oleh the angels, malaikat-malaikat semua kan. Jadi orang yang membaca surah Al-Mulk ni, yang istiqamah membaca surah Al-Mulk, dia akan dibantu oleh surah Al-Mulk sendiri untuk bersoal jawab nanti. Okay, sehingga orang tersebut masuk ke dalam syurga. Okay, yang ketiga adalah pembaca akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Okay, so yang ketiga adalah pembaca akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.
Okey, ini juga merupakan satu kelebihan orang yang mengamalkan suratul Mulk. Orang yang kat di dalam neraka akan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, dengan rahmat Allah, dengan kuasa Allah. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kelebihan ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran, ada satu surah yang mengandungi 30 ayat, iaitu suratul Mulk. Ia memberi syafaat kepada orang yang membacanya dengan mengeluarkannya dari neraka dan memasuknya ke dalam syurga. Okay, so suratul Mulk ni ada syafaat dia yang Allah SWT dah beri kepada dia, iaitu orang yang di dalam neraka akan dimasukkan ke dalam syurga. So kita tak tahu amalan kita yang mana, kan? Amalan kita yang mana yang akan na'udzubillah min zalik lah. Tapi kalau kita, bukan kita lah, orang lain, okay? Kalau orang tersebut tempatnya di neraka, dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh kerana suratul Mulk. So kita boleh sama-sama amalkan istiqamah baca suratul Mulk. Okay, so dalam Hana sharingkan kelebihan-kelebihan suratul Mulk ni, kelebihan kan, especially Ana selalu kan bagi tahu pasal kelebihan ni. Bila Ana share kelebihan, dia akan membuatkan kita lagi nak buat perkara tersebut. Okay, so boleh ingat, boleh research sendiri kan kelebihan-kelebihan. Contoh, anda nak istiqamah bersedekah, so kita pergi cari kelebihan-kelebihan bersedekah. Apa dia kelebihan-kelebihan bersedekah? Okay, so dengan cara tu insyaAllah kita dapat istiqamah. Okay. Okay, yang keempat, okay, kelebihan mengamalkan suratul Mulk. Okay, ia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ni of course lah kan, sebab benda yang baik kan, jadi kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so sekiranya anda membaca surah ini sebelum tidur, anda sudah mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Okay, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur. Dengar tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan tidur setelah membaca suratul Sajdah dan suratul Mulk. Okay, so yang keempat adalah kelebihan mengamalkan suratul Mulk. Bila kita ikut bila kita baca suratul Mulk, kan kita dapat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan tidur sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Sajdah, kan, Alif Lam Mim dan juga suratul Mulk. Okay, yang kelima adalah menjadi pengganti semasa soal jawab dengan Munkar dan Nakir. So dekat nanti bila pada dunia kita dekat sana nanti kan, di akhirat nanti kita akan disoal jawab oleh Munkar dan Nakir, kan. Jadi bila kita bila kita amalkan soal jawab, bila kita amalkan suratul Mulk, kan, nanti suratul Mulk tu sendiri akan menjadi pengganti kita untuk bersoal jawab dengan Munkar dan Nakir. Waalaikumsalam Dina. Okey, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca suratul Mulk, kan, pada mana-mana malam, tak kisahlah malam mana. Okay, sesiapa yang membaca suratul Mulk pada mana-mana malam, nescaya datang ke dalam kuburnya surah itu. Jadi bila kita di alam kubur nanti, surah tersebut bila kita amalkan di dunia, kan, surah itu akan datang sebagai pengganti untuk bersoal jawab dengan Munkar dan Nakir. So Munkar dan Nakir adalah angels, kan, malaikat yang akan bersoal jawab dengan kita dalam kubur nanti. Jadi bila kita amalkan suratul Mulk, dia akan menjadi pengganti kita bila di dalam kubur nanti. Okay, yang keenam adalah wajah akan dicerahkan seperti Nabi Yusuf pada hari kiamat. So ini adalah fadilat membaca suratul Mulk. Wajah akan dicerahkan seperti Nabi Yusuf pada hari kiamat. Okay, so sebagaimana Sayyidina Ali berkata, okay, sesiapa mengamalkan suratul Mulk, nescaya dibawa ia pada hari kiamat di atas sayap malaikat serta wajahnya yang cantik seperti Nabi Yusuf. Okay, kita semua tahu kan, kisah-kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sangat handsome, kan. Ada yang meriwayatkan
ada yang meriwayatkan kisah Nabi Yusuf apabila wanita tengah potong bawang, mereka terhiris kan jari-jari mereka sebab tengok kehandsoman Nabi Yusuf. So bila kita amalkan surah tu kan, wajah kita akan dicerahkan seperti Nabi Yusuf pada hari kiamat. Bukanlah di dunia nanti kan semua tunggu kan bila muka nak putih macam Nabi Yusuf. So seperti mana Saidina Ali berkata kan, sesiapa mengamalkan surah Mulk, nescaya dibawa ia pada hari kiamat di atas sayap malaikat serta wajahnya yang cantik seperti Nabi Yusuf. Bayangkan kita pada hari kiamat dibawa atas sayap malaikat dan dicerahkan wajah kita. Tapi yang Saidina Ali berkata ni tak pasti dia adalah satu hadis ataupun just saying kan. Macam contoh kita ada saying, macam contoh English quote, kita ada quote sendiri. Tapi anda tak pasti ni dia adalah hadis ataupun quote. Yang ketujuh, mengamalkan surah Mulk. Kelebihan mengamalkan surah Mulk, mengampunkan dosa pembaca. Jadi bila kita amalkan surah Mulk, dosa kita diampunkan. Selain memberi pahala apabila kita membaca surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengampunkan segala dosa mereka yang sentiasa mengamalkan membaca sehingga akhir surah. Jangan baca setengah ayat, jangan baca setengah surah saja, kita habiskan satu surah. Sebahagian daripada Al-Quran ada satu surah yang jumlahnya ayatnya 30. Surah Mulk adalah 30 ayat. Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya. Surah itu ialah surah Mulk. Ini adalah hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. So hadis ini adalah hadis hasan. Yang ke-8 adalah kelebihan mengamalkan surah Mulk. So bila kita baca kan, kita ingat apa kelebihan-kelebihan ni supaya dia dapat encourage kita kan, dapat galakkan kita untuk sentiasa baca, sentiasa istiqamah. So yang ke-8 untuk mengamalkan surah Mulk, hati beriman. Rasulullah SAW juga berkata bahawa hati kita akan beriman sekiranya kita mempelajari dan membaca surah ini dengan penuh istiqamah. So anything lah, apa benda yang kita buat pun, apa-apa amalan kita buat, kita nak dapat reward pahala dia, kita kena istiqamah. Sebab tu Ana cakap, apa sahaja amalan yang kita nak istiqamah, kita kena tahu kelebihan dia. So yang ke-8 adalah hati beriman. Rasulullah SAW juga berkata bahawa hati kita akan beriman sekiranya kita mempelajari dan membaca surah ini dengan penuh istiqamah. Seperti mana baginda bersabda, hatiku ingin supaya surah Mulk berada di dalam hati setiap orang yang beriman. Aku sungguh gembira sekiranya orang, Nabi SAW bersabda, aku sungguh gembira sekiranya orang mukmin sentiasa membaca surah Mulk sehingga seolah-olah surah itu tertulis di dalam hatinya. So tertulis di dalam hatinya maksudnya Nabi SAW suka, happy kalau kita hafal surah Mulk. So bila kita hafal surah Mulk, kita dapat bayangkan kat mana tulisan dia, kat mana dia punya titik kan, dia punya titik pada huruf semua kan. So Nabi SAW happy bila kita, seorang mukmin tu membaca surah Mulk sehingga seolah-olah surah itu tertulis dalam hati dia. So insyaAllah kita amalkan surah Mulk. Senang kan surah Mulk tu hafal, 30 ayat je. So baca Tabarakalladzi. So yang ke-9 adalah kelebihan mengamalkan surah Mulk. Yang ke-9 adalah disayangi dan dikasihi oleh orang sekeliling. So siapa rasa nak disayangi, siapa nak rasa dikasihi, amalkan surah Mulk. So kita juga akan berasa disayangi dan dikasihi oleh orang di sekeliling kita jika kita selalu mengamalkan surah mulia ini. Ia boleh dilihat di mana ulama berkata ni. Ulama berkata, so bila ulama berkata
of course kita pegang kuat-kuat. So bila ulama say something ataupun nasihat sesuatu kan, bila kita contoh ustaz ataupun ustazah kita menasihati kita kena genggamlah benda tu, kita kena amalkan benda tu, kita kena kuat dengan benda tu. Sebab apa yang ulama berkata, apa yang mereka cakapkan tu adalah sangat berharga. Sebab apa yang mereka katakan, apa yang mereka lontarkan tu adalah daripada Allah SWT, bukan daripada mereka sendiri. Okay, so disayangi dan nak dikasihi oleh orang sekeliling, kita amalkan surah Tumuk. Okay, seperti mana ulama berkata. Okay, ini bukan hadis yang ulama berkata. So apa yang mereka kata, sesungguhnya surah Yasin dan surah Tumuk terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan. Okay, dalam surah Yasin dan surah Tumuk terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan. Barang siapa yang mengamalkannya, nescaya barang siapa yang mengamalkan surah Yasin dan surah Tumuk, nescaya ia mendapat rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan itu serta dikasihi oleh semua manusia dan juga menjadi hebat pada pandangan makhluk. Okay, so kita cakap lah orang yang baca surah Tumuk dan surah Yasin ni dia hebat sebab Allah Ta'ala yang lebih hebat kan. Jadi tapi orang yang tengok kita, dia akan rasa suka kat kita, dia akan rasa dikasihi, kita akan rasa kasih dekat dia, kita akan rasa sayang kat dia kan. So powernya orang yang baca surah Yasin dan surah Tumuk kan, orang yang tengok kita akan dia akan rasa sayang ataupun kasih kepada kita. Okay? Bukan sebab surah tersebut, tapi sebab apa? Sebab rahsia dan kelebihan yang Allah Ta'ala dah letak dalam surah Tumuk dan surah Yasin kan. Boleh faham tak semua? Jangan salah faham pula Ana cakap ni. So tu adalah antara kelebihan membaca surah Tumuk dan surah Yasin. Okay, apabila kita istiqamah, okay, dia punya key, dia punya kunci adalah istiqamah. Okay, so yang ke-10, okay, last one. Yang ke-10, melindungi kita daripada seksa. Okay, ni adalah kelebihan mengamalkan surah Tumuk yang terakhir adalah melindungi kita dari seksa. Okay, apabila apabila malaikat mungkar dan nakir datang untuk soal kita. Okay, so semua ahli kubur bila kita meninggal nanti, bila kita dalam kubur, kita disoal oleh malaikat mungkar dan nakir. Okay, untuk disoalkan ma rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka kan. Manusia akan pengsan apabila melihat wajah malaikat azab. So semua manusia kita bila kita meninggal nanti masuk dalam kubur, tengok muka malaikat muka dan nakir, kita akan pengsan sebentar kan, sebab melihat wajah malaikat tersebut. Tetapi bagi mereka yang mengamalkan surah Tumuk, ni siapa khas bagi orang yang mengamalkan surah Tumuk, ia akan menjadi penghalang daripada diseksa kan, sebab muka dan nakir akan menyeksa kita apabila kita tak dapat jawab soalan-soalan mereka. Okay, sebab tu adalah arahan daripada Allah SWT. Okay, tetapi bagi orang yang mengamalkan surah Tumuk, ia akan menjadi penghalang. Okay, maksud surah Tumuk tu akan halang kita daripada diseksa oleh malaikat munkar dan nakir. Okay, so ini boleh dilihat di mana, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Okay, so ni ada satu kisah yang mengatakan ada kisah ni sahabat Nabi SAW kan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. So sahabat tak tahu yang itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda SAW, surah tersebut adalah penegah, penyelamat dan menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Okay, so kisah ni nak bagi tahu surah Tumuk akan melindungi orang yang dalam kubur jika ia mengamalkannya. Jadi accident ataupun cerita yang Hana ceritakan tadi kan, sebagaimana ada sahabat Nabi SAW sedang menggali kubur. Jadi sedang menggali tanah, so sahabat tu tak tahu yang tu adalah kubur.
Okay, so dia kata apa? Dia kata aku dapati seorang lelaki membaca surah Tumuk sehingga khatam. Jadi dia ternampak ataupun tak pasti dia ternampak ataupun dia terdengar seorang lelaki membaca surah Tumuk sehingga khatam. So Nabi SAW jawab apa? Baginda Rasulullah SAW menjawab, surah tersebut adalah penegah, penyelamat dan menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Okay, so sebab dia baca surah tu, disebabkan pembaca tersebut mengamalkan dan istiqamah membaca surah Tumuk, ia menjadi penegah, penyelamat, kan penghalang daripada diseksa oleh azab kubur. Okay, so itu adalah 10 amalan, kelebihan 10 kelebihan mengamalkan surah Tumuk, insya-Allah. Okay, so siapa yang tertinggal boleh baca balik, boleh dengar balik live Hana pada hari ini. Okay, tapi Hana suka point yang Hana pun tak tahu sebenarnya. Kan Hana suka point yang nombor berapa tadi? Nombor 9, kan 2 terakhir tadi. Disayangi dan dikasihi oleh orang lain, kan oleh orang sekeliling. Maksudnya bila kita, dan hadis tu mengatakan, bukan hadis, ulama yang berkata, bila kita amalkan surah Yasin dan surah Tumuk, kita akan dikasihi dan disayangi oleh orang-orang sekeliling kita. Yang penting kita istiqamah. Bila kita istiqamah, kita akan dapat fadilat-fadilat yang Hana baca tadi. Okay, yang Hana share tadi, insyaAllah. Okay, so insyaAllah semoga kita semua Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah untuk mengamalkan surah Tumuk, untuk istiqamah macam membaca surah Tumuk. Okay, yang mana baik hanya daripada Allah SWT dan yang buruk hanya daripada diri Hana sendiri. Semoga Allah Ta'ala beri hidayah kepada semua orang. Allah Ta'ala beri kefahaman, Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah untuk semua orang faham dan mengamalkan surah Tumuk. Okay, sebabnya adalah juga sunnah Nabi SAW. Okay, wabillahi taufiq. Okay, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.